ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Masalah kita membincangkan permasalahan yang berkaitan dengan fiqh COVID-19. Kita masuk kepada hukum bersalaman. Apakah hukum saling bersalaman dalam keadaan virus COVID-19 ini sedang berkembang biak? Sebagaimana kita maklum, salah ini termasuk dalam tuntutan agama. Orang kita panggil bersalah, dia hanya pertama sekali bagi salah lain, berjabat tangan itu lain. Bagi salah pun sunnah Nabi, berjabat tangan pun termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ada orang kata bersalah ni ada. Tidak. Salah itu termasuk dalam sunnah Nabi, termasuk dalam tuntutan agama. Nabi sebut ma min muslimaini yaltaqiyani. Nabi kata tidak ada dua orang Islam dia berjumpa fayatasafahani, masing-masing bersalah, berjabat tangan, illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā, kecuali diampunkan kepada keduanya sebelum keduanya berpisah. Itu termasuk dalam tuntutan kita bersalah. Diampun dosa kita bagi orang yang bersalah ni, diampun dosa kelebihan dia. Selain daripada kelebihan yang lain boleh mengeratkan silaturahim. Cuma masa bersalah tu ada hak yang tuntutan agama, ada yang ada. Hak bersalah tuntutan agama. Hak letak dada, hak letak muka tu, hak tu dia panggil adab. Kita lepas pada salah, kita letak sini, kita letak. Hak tu adab. Hak tak ada apa satu kalau kita buat pun. Tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Itu termasuk dalam adab. Cuma adakah bersalah ni disunatkan, dituntut sama-sama? Dituntut sama-sama. Ini sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sebut kana fi wafdi thaqifin rajulun majzumun fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qad ba'yanaka farji'. Ini hadis ketika Nabi berbaiat. Kerana Nabi berbaiat pun Nabi bersalah juga. Masa berbaiat tu Nabi bersalah. Tiba-tiba ada satu orang daripada Bani rombongi Thaqif. Kabilah Thaqif ni kabilah yang duduk di Taif. Mari berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tu dia ada penyakit kusta. Penyakit kusta termasuk dalam penyakit yang berjangkit. Penyakit yang berjangkit. Nabi pun atas kepada dia. Nabi suruh ayat ke dia, inna qad bay'naka farji'. Nabi kata aku telah berbai'ah dah denganmu. Tak sama lagi. Sila balik semula. Tak payah mari. Jadi para ulama yang berdasarkan kepada hadis yang pertama tadi disunatkan
bersalah. Tapi dikecualikan sekiranya membawa mudarat. Bersalah tadi kalau sekiranya membawa mudarat, maka tidak disunatkan lagi. Ya? Jadi dalam keadaan sekarang ni, keadaan ya di antara situasi yang membawa mudaratnya ialah apabila kita bersalah. Doktor-doktor nasihat, dia kata jangan bersalah. Kerana salah satu daripada cara penyakit itu boleh berjangkit. Penyakit boleh berjangkit. Pasal kita pegang kumai duk tangan kita bersalah, maka dia boleh berjangkit melalui sentuhan kita tadi. Sebab itulah menurut Imam Nawawi, di sana terdapat dua hadis yang dilihat terdapat percanggahan dalam berinteraksi dengan orang yang mempunyai penyakit kusta ini. Kebanyakan para ulama cenderung kepada menghimpunkan di antara dua riwayat tersebut dengan menyatakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjauhi atau melarikan diri daripada orang yang berpenyakit kusta ini adalah bersifat sunat bagi tujuan berhati-hati dan bukannya bersifat wajib. Jadi kita dalam keadaan ada penyakit ni termasuk disunatkan kita tidak bersalah. Tidak bersalah itu adalah satu tuntutan. Dalam keadaan biasa disunatkan kita bersalah. Cuma kadang-kadang dalam keadaan situasi sekarang pun kita kadang-kadang ni orang tu dia Allah tangi, kita berasa kita salah. Tapi kalau kita masing-masing tahu, letak tangan dada kata-kata. Padahal itu tanda kita tu menghormati, tanda kepada salah tadi letak. Sudah cukup. Ini termasuk dalam hukum kita bersalah. Lebih baik maknanya disunatkan kita tidak bersalah daripada bersalah dalam situasi sekarang. Jadi dalam keadaan situasi sekarang ini, hak ia sunatnya, yang pertama kita bagi salam. Kalau jumpa assalamualaikum, tak tanya dada gitu. Kita tidak perlu kita bersalam. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Satu orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang lebih baik? Qala tut'imut ta'am. Nabi kata menjamu orang makan. Menjamu orang makan. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif, dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Ini termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ni tak apa, tak ada melibatkan apa-apa. Bagi salam. Tidak melibatkan apa-apa. Kita boleh bagi salam. Kemudian masalah dalam menghadapi COVID-19, apakah pemahaman asas dalam isu ketaatan kepada pemimpin dalam usaha mengelakkan kemudaratan yang lebih besar kepada masyarakat. Jadi sebab itulah dalam masalah fiqh, termasuk dalam fiqh COVID-19 ni, perkara yang utama sekali ialah kita kena taat kepada pemimpin selama mana bertepatan dengan kaedah syar'i. Hal itu di antara penyelesaian. Kerana penyelesaian wabak ni duduk pada kerajaan. Banyak duduk pada kerajaan. Jadi kita kena mematuhi segala polisi dan juga ketetapan pemerintah. Kalau kita nak baca ayat Qurannya, banyak dalam Quran, antaranya Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Pemerintah di kalangan kamu. Cuma hadis ni, ayat ni ditafsirkan oleh hadis Nabi. Taat kepada Allah, taat secara mutlak.
terbelah bahagi. Taat kepada Rasul, taat kepada secara mutlak, tidak berbelah bagi. Taat kepada pemerintah tak boleh. Hanyalah pada perkara taat saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi ajar kepada kita lagu mana cara kita nak taat kepada pemerintah, tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok maksiat ke tidak? Maksiat. Ya. Gapo dia putus tadi tu? Ada kepentingan kepada rakyat ke tak ada kepentingan? Sebab tu dalam kaedah fiqh yang menjelaskan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Sebarang bentuk arahan, tindakan, pelaksanaan oleh mana-mana pemerintah terhadap rakyat hendaklah diikat dengan maslahah, kepentingan umum. Jadi ketaatan yang kita nak taat tadi tu Nabi sebut dalam perkara taat saja, dalam perkara maksiat tak boleh kita nak taat. Kemudian ulamanya menggariskan kaedah fiqh dalam perkara taat tadi pun hak kita taat dalam perkara yang ada kepentingan umum. Kalau sekiranya tak ada kepentingan umum, kalau kita tidak taat pun dia panggil tidak berdasar. Nah, hamba sebut sama dah. Masalah Covid ni kita kena taat kepada polisi, ketetapan pemerintah ni selama mana ada kepentingan. Contohnya kalau dia ni tutup masjid, kes naik ke tak? Kalau tempat kita di Kelantan tak ada sahabuk kes, ada di Kuala Lumpur saja dia tutup masjid rapat, tak siwi orang semayang, tu dia panggil tak ada kepentingan. Kita tak perlu taat. Kalau kita tidak taat pun tidak berdasar. Cuma kena samik itu je. Ya? Kerana tidak ada sebarang kepentingan. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan sekarang, supaya dalam keadaan sekarang kes duduk tengah naik, tiba-tiba dia kajian putus supaya semaya jarak, jangan bersalah, kena pakai mask. Jadi dalam keadaan itu ada kepentingan. Ketika itu wajib kita kena taat kepada pemerintah. Kita kena taat kepada pemerintah. Kemudian apakah nasihat Datuk berkenaan mereka yang sedang berkira-kira untuk pergi ke kelas agama, kelas mengaji Al-Quran untuk mendapatkan ilmu agama, tetapi tidak dapat melakukannya dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, sedangkan itu juga penting. Ya. Ini dia sarangi nasihat. Ada setengah orang tu memang dia ni minat suka kepada kelas agama. Apabila mari COVID-19 ni, kelas apa tak nak buat. Ya. Lagu mana nasihatnya supaya kita ni terus juga. Cuma dia kata kalau kita duduk di rumah agak, supaya kita memanfaatkan sekarang ni banyak saluran-salurannya kita boleh guna. Ya, kemudahan banyak. Seperti kita belajar melalui online. Banyak kan? Melalui online itu kita boleh belajar, maka kita teruskan dengan belajar. Pasal setengah orang tu dia berasa puas, dia berasa tertekan. Apa? Kerana aktiviti biasa dia buat tak dia buat. Tak nak buat. Jadi ambil peluang untuk kita belajar juga. Tapi sekarang ni kita boleh belajar dah. Masjid pun buka dah semua sekali. Kita boleh sambung belajar semua. Dan juga dia nasihatkan kepada ibu bapa dalam keadaan PKP kita kata. Dalam keadaan supaya baru ni anak-anak tak nak pergi sekolah, duduk di rumah saja, supaya mengambil peluang dengan anak-anak kita yang banyak mengajar anak-anak. Ya. Jadi kita sendiri pun banyak pengalaman dah. Setahun dah dengan PKP ni. Ya. Sepatutnya maknanya
kita kena pandai dah menggunakan masa. Sebenarnya PKP setahun ni banyak perkara. Kita boleh tarbiyah diri kita, kita boleh tarbiyah keluarga kita, semaya Jumaat di rumah. Baca Al-Ma'surah, baca Quran di rumah. Cuma setara mana program yang kita buat tu di atas keprihatinan masing-masing. Setara mana prihatin kita. Kerana satu perkara yang kita kena fahamnya, walaupun kita tidak dapat menghadiri majlis ilmu, sebab ada halangnya, dengan niat untuk nak menghadiri ilmu, majlis ilmu tu, kita akan dapat pahala juga. Kita akan dapat pahala. Dan mudah-mudahan kalau sebelum ni kita duduk ngaji sama, hadir kelas sama, tak boleh mari majlis ilmu, ketika PKP pun kita akan dapat pahala sebagaimana kita hadir juga. Kalau kita istiqamah. Nabi sebut dalam hadis, niyatul mu'mini khairun min amalih. Nabi kata niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalan. Niat. Kemudian permasalahannya, apakah hukum seorang membeli barangnya dengan banyak atau disebut sebagai pembelian panik dengan beralasankan perintah kawalan pergerakan yang lama sedangkan bekalan terhad. Ini mungkin mula-mula itulah. Apabila diisytiharkan PKP, orang pun duk sebut kata barang akan habis. Macam-macam kita pergi ke pasar, ke supermarket tu beli beli habis. Yang menyebabkan barang tu habis semata. Orang lain tak boleh, tak ada. Jadi dia kata di sini perlu kita kena ada akhlak. Kita kena ingat kepada orang lain. Kita kena ingat kepada orang lain. Jadi walaupun kita panik pada ketika itu, kita mikir macam-macam, kita kena fikir kepada orang lain juga. Yang menyebabkan orang lain tak ada makan ni. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala puji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Itu disebut dalam Quran. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan dan amat berhajat. Ini gambaran orang muhajirin dan orang ansar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muhajirin susah mari tupai orang Madinah. Orang Madinah pun susah juga. Oleh kerana orang Madinah ni menganggap orang muhajirin ni sebagai tetamu, mereka mendahulukan mereka. Satu hari Nabi sebut kepada para sahabat. Sebut kepada para sahabat, Nabi kata, kita ni ada tetamu. Siapa dia yang sanggup nak beri makan ke dia? Lalu datang seorang sahabat, dia kata tambah. Sedangkan makanan rumah dia pun sikit juga. Cukup-cukup untuk anak dia dan juga keluarga dia saja. Tiba-tiba dia sanggup nak bawa balik tetamu tadi rumah dia. Apabila dia bawa balik rumah dia ayat ke bini dia ni, dia kata ini tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata makan ni hak ada tu hidang ke dia belakang. Masa dia nak makan, masa nak hidang tu mapuh pelita. Mapuh pelita, kita makan dalam gelap,
kita buat supaya kita makan juga. Bunyi macam makan. Mamuh. Lepas dia kata, tidur anak-anak tu cepat. Tak sebab dia lapar. Tidur cepat. Lalu apabila tetamu mari, dia pun hidang makanan semua sekali, dia mampu. Pelita, makan sama-sama. Sehingga sudah, dia pun balik. Tetamu balik, lalu turun ayat Quran tadi. Puji sahabat Nabi SAW. Kerana apa? Kerana mereka sanggup mendahulukan orang lain. Walaupun mereka ni memerlukan makanan. Jadi itu yang ditunjuk oleh Al-Quran sendiri, pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat Nabi. Jadi kita dalam suasana ni pun kita kena ambil situasi ni. Iaitu kita kena ingat kau orang. Nak beli ke nak berapa ke semua sekali makanan ni, kita kena ingat kau orang. Jangan untuk kita seorang saja, untuk keluarga kita. Kita kena ingat kepada orang lain. Kemudian apakah nasihat Datuk berkenaan aktiviti yang umat Islam perlu lakukan di rumah dalam tempoh kuarantin ini? Jadi dia sebut beberapa nasihat. Beberapa nasihat ketika berada di rumah. Ketika berada di rumah. Yang pertamanya, nasihat dianya, pastikan solat berjemaah dilakukan bersama ahli keluarga. Ini maksud kita kata nak mari masjid. Dia nasihat, dia kata hidupkan solat jemaah di rumah dengan anak-anak kita, dengan isteri kita. Yang keduanya, supaya kita hidupkan bacaan Quran beramai-ramai di rumah kita. Kita saling memperbetulkan bacaan serta boleh mentadabbur ayat Al-Quran. Ini dia panggil peluang untuk kita tarbiyah keluarga. Kita sendiri sebagai ketua keluarga, kita pergi hidup majlis-majlis. Semaya jemaah, pergi hidup majlis baca Quran. Kita pergi hidup. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada ahli keluarga, dan aku merupakan yang terbaik dalam melayan ahli keluarga. Maknanya seorang ketua keluarga, macam mana dia mengurus keluarga dia. Mengurus keluarga dia mengadakan program-program yang boleh mentarbiah diri. Boleh mentarbiah diri. Semaya jemaah, baca Quran. Begitu juga dia kata besarnya peranan seorang suami, seorang ayah di dalam keluarga. Kemudian solat jamak kepada petugas barisan harapan. Terdapat petugas dan doktor yang mengendalikan pesakit COVID-19 menggunakan baju khas. Mungkin juga mereka tidak cukup masa untuk solat. Bolehkah mereka menunaikan solat secara jamak? Ini khususnya kepada doktor yang bertugas. Doktor yang bertugas kena pakai baju dia tu, baju plastik. Boleh jamak ke tak dia sembahyang? Yang pertama sekali, masalah jamak sembahyang ni disebut oleh Nabi SAW. Disebut oleh Nabi SAW, iaitu jama'a Rasulullah SAW baina az-zuhri wal 'asr wa baina al-maghrib wal 'isha' bil madinati min ghairi khawfin wala matarin. Qala faqila li ibn Abbas ma arada bidzalik
qala arada an alla yuhrija ummatahu. Yang sabit dalam hadis Nabi-nya, Nabi ini penuh jamu semaya di Madinah. Biasa jamu semaya ni kerana musafir. Ni Nabi tidak musafir pun tak. Nabi jamu di antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya di Madinah min ghairi khaufin. Musafir tak ada pasal Nabi semaya di Madinah. Takut pun tak ada. Hujan pun tak ada. Lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, ma arada bidzalik, apa yang Nabi buat begitu? Apa maksud yang Nabi buat tadi? Biasa semaya jamak ni kerana ada sebab, musafir ke, sakit ke, berapa semua sekali. Qala arada alla yuhrija ummatahu. Jawab Ibnu Abbasnya, Nabi mahu supaya tidak menyusahkan umatnya. Selain daripada hujan, selain daripada takut, ada lagi sebab-sebab yang lain yang boleh kita jamu. Termasuklah polis trafik. Kerana dia ni jaga trafik tadi tu, makan masa lama terlaju, dia boleh semaya jamu. Disebut oleh para ulama. Begitu juga dengan doktor. Dia pembunuhan tadi memakai masa paling menejak bedah, maka dia boleh semaya jamu. Dia boleh semaya jamu. Termasuklah doktor yang pakai suit ni, payah dia nak pecah payah. Dia nak pecah payah, maka boleh juga dia jamu semaya. Dia jamu semaya. Ini satu kelonggaran yang diberi oleh agama. Jadi kalau ada anak kita ke adik-beradik kita hak jadi doktor, ataupun kita sendiri hak dengan kita jadi doktor ni, maka kita kena tahu bahawasanya boleh jamu. Jangan siapa tak semaya. Jangan siapa tak semaya. Boleh jamu, ada kemudahan. Kita boleh jamu semaya. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakpuri menyebut, sesiapa yang ada keuzuran, maka diharuskan untuk dia menjamukkan salat. Ada pun bagi mereka yang ada keuzuran akan tetapi tidak mahu menjamukkan salat sehingga meninggalkan salat, maka dia berdosa tanpa syarat. Dia ada keuzuran, termasuk dalam keuzuran, pakar semua sekali itu termasuk dalam keuzuran. Pasal payah. Tiba-tiba dia tak semaya. Kerana apa? Payah. Nak semaya. Ada satu lagi kelonggarannya, boleh jamu semaya. Maka kita jamu. Kita bertugas daripada pagi, kita kata lepas subuh sehingga asar pukul 5. Lepas pada pukul 5 kita semaya. Jamu di antara Zuhur dengan Asar. Orang bertugas malam pula, dia boleh lepas pada Isya dia boleh jamu. Ngori Isya semua sekali itu, lepas pada Isya habis pukul berapa? Pukul 12 kita kata ada yang bertugas, dia boleh jamu semaya. Ini satu kelonggaran yang diberi oleh agama kepada kita. Sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi menukilkan pandangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Qadhi Husain, Abu Sulaiman Al-Khattabi Ar-Ruyani, Abu Qasim Ar-Rafi'i dan lain-lain. Mereka menyatakan bahawa harus untuk menjamukkan salat kerana keadaan yang gawat, ketakutan dan sakit. Boleh dilakukan sama ada secara takdim dan takhir. Takdim dengan mana kita jamuk awal. Kalau boleh jamuk pada dalam waktu Zuhur, kita semaya asar lalu boleh. Ataupun semaya Isyak dalam waktu Maghrib pun boleh juga. Ataupun takhir, semaya Zuhur dalam waktu Asar, pukul 5 baru kita semaya Zuhur sekali ngasar, boleh juga. Ataupun kita semaya Maghrib dalam pukul 12 malam, boleh juga, kata dia ni. Keluasan ini diberikan adalah kerana ingin memberikan keringanan kepada mereka yang terlibat atau ditimpa sebab-sebab tersebut. Bahkan keadaan seperti gawat dan takut adalah lebih utama daripada hujan. Kalau hujan lebat biasa pun Nabi kata boleh jamu.
Zaman Nabi-nya apabila hujan, nampak gelap hujan, kalau zuhur ke, Nabi jamuk sekali dengan asar saja. Jadi asar tu tak mari sembahyang dah. Jamuk. Jadi kalau dengan sebab hujan apa boleh jamuk, apatah lagi dengan sebab kesusahan pakai baju tadi. Dia kata lebih-lebih lagi boleh jamuk sembahyang. Kemudian berkaitan dengan pengurusan jenazah. Berkaitan isu pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Adakah memadai dengan tayamum tanpa perlu dimandikan? Apakah yang patut difahami tentang pengurusan jenazah yang paling asas dalam isu wabak COVID-19 ini? Sebagaimana kita semua tahu, apabila berlaku kematian, maka 4 kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh orang hidup. 4 kewajipan. Hak tu wajib. Termasuk dalam fardu kifayah. Yang pertama sekali, mandi dia. Yang kedua, kafan. Yang ketiga, sembahyang. Yang keempat, kebumikan dia. Jadi apabila berlakunya kes COVID-19 ni, kewajipan 4 tadi tetap dilaksanakan juga. Contohnya mandi, kafan tadi, oleh kerana mendatangkan kemudaratan. Mendatangkan kemudaratan, maka berubah hukum dia. Berubah hukum dia. Sebab itulah beberapa majlis fatwa, di antaranya Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 15 Mac 2020 telah memutuskan bahawa dibolehkan untuk dilakukan tayamum sahaja sebagai menggantikan proses memandikan. Sebab itulah kalau kita tengok hukum ni, dia ada 2, hukum azimah dan juga hukum rukhsah. Hukum azimah sebagaimana kita buat biasa. Hukum rukhsah ni bermacam-macam. Kita tengok kes yang berlaku tsunami, kita kata tsunami. Berlaku tsunami di Indonesia, mati beratus ribu orang. Pak kita nak mandi ke mana? Orang beratus ribu. Kita nak kapan ke mana? Nak sembahyang ramai-ramai begitu boleh dah. Pak kita nak pergi kebumikan dia. Sebab itulah dalam keadaan situasi tadi, walaupun kita tidak mandi, walaupun kita tidak kafan, pakai kita ni begitu je, dibolehkan. Kerana memayuhkan. Susah terlalu, pasal ramah terlalu. Nak mandi sorang-sorang das boleh habis. Orang beratus ribu mati. Maka boleh kita tanpa mandi, tani begitu pun boleh dalam situasi tadi. Begitu juga dalam situasi penyakit wabak. Kata doktor, kerana doktor sebut orang mati pun kalau kita pergi mandi, kita pergi kafan dengan cara biasa, dia boleh berjangkit juga kepada orang lain. Dia boleh berjangkit kepada orang lain, maka tak perlu kita mandi dah. Cukup dengan kita tayamum. Tayamum pun tidak kata tayamum kita pergi sapu atas tubuh dia, tidak. Tayamum di atas plastik. Dia bubuh dalam plastik, dia sembuh kelorok, sembuh berapa semua sekali. Buku, pakai tayamum di atas plastik saja. Jadi semua tu merupakan hukum yang memberi kemudahan kepada kita. Jadi kita kena, setengah orang dia tak boleh terima. Tak boleh terima. Sebagaimana berlaku di Indonesia. Berlaku di Indonesia, lepas pada mati, hospital siap semua sekali dah. Wagi kuburnya mari serang ke orang kampung dia, wah balik
di rumah pula buka-buka-bukanya, mandinya, kapan sendiri semua sekali. Ini kerana asalnya kerana tidak faham konsep hukum tadi. Konsep hukum. Kita nak mandi boleh, tapi resiko tadi lah akan menyebabkan keharaman orang yang kena. Sebab itulah termasuk dalam hukum, kalau kita tak mandi, kita hanyalah tayamum sahaja, sudah cukup. Sudah cukup. Ya, seterusnya, jika kita mendapat berita berkenaan kematian ahli keluarga atau orang kampung yang meninggal kerana COVID-19, adakah salah jika kita tidak pergi menziarahi jenazah? Ya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim. Hak orang Islam terhadap orang Islam lain, kalau dia sakit kena pergi tengok. Kalau dia mati, kita kena pergi ziarah. Ya? Kalau dia mati, kita kena pergi ziarah. Keluarga kita, jiran kita, hadut kampung ni, maka itu termasuk dalam hak yang agama tuntut. Adakah kalau sekiranya berlaku mati dengan sebab COVID ni, kita boleh, kalau kita tak pergi ziarah, jadi satu kesalahan. Ya? Kalau kita tak pergi ziarah. Jadi dia kata, yang pertama sekali, kalau sekiranya terlibat dengan perintah kawalan, kerajaan sendirinya tidak membenarkan pergi, maka kita tak boleh pergi. Dan kita sendiri pun kena faham, bagi keluarga si mati pun kena faham, dalam situasi itu tak perlu kita nak pergi. Ya? Dan tidak dituntut kita pergi nak pergi ziarah keluarga dia. Kerana apa? Situasi wabak dia tengah merebak. Kita pergi boleh jadi kita ada penyakit, boleh membawa sebagai, boleh menyebarkan penyakit tadi. Jadi kalau kita tak pergi ziarah pun tidak jadi kesalahan dalam agama. Dan dari segi adab pun orang faham ada. Keluarga mati tak boleh mari, orang pun faham ada dalam situasi ini. Hal tu yang pertama. Maknanya kita kena memahami situasi. Ya? Ahli keluarga pun kena faham situasi tadi. Dan orang yang nak pergi ziarah pun kena faham. Jangan kita nak pergi ziarah keluarga kita nak pergi juga. Ya? Boleh jadi akan membawa mudarat. Dan bagi keluarga si mati pun ada kata, Allah tak mari, nanggung orang mati pun tak ada mari juga. Kenapa dalam situasi ini kalau orang tak mari, tidak menyalahi adab dan juga tidak menyalahi agama. Agama pun tidak salah, dari segi adab pun tidak salah. Yang keduanya, bagi keluarga si mati, jangan tunggu orang. Apabila jenazah tu mati, maka kita buat secara cepat-cepat. Urus secara segera, menyegerakan urus jenazah tadi. Tak seduk tunggu keluarga tu, keluarga ni lah dalam situasi ini. Kita urus secara cepat. Dengan cepat-cepat. Itu di antara tuntutan agama. Tak perlu kita nak tunggu situasi ini. Contohnya kita memandikan di mana ganti kepada proses mandi adalah dengan tayamum di atas body bag. Hal ini mungkin orang yang khusus mari buat. Bukan kita. Mengkafankan dengan memasukkan ke dalam body bag, menyembahyangkan, mengembumikan. Semayang pun tidak semayang sepuluh sekali awak mari masjid ke rumah ke tak. Hanyalah pada 2 orang 3 orang sahaja. Untuk pelepas fardu kifayah sudah cukup dah. Dalam situasi yang getih. Tak perlu kita nak ambil fadilah berapa semua sekali, itu tak ada. Kita hanyalah tuntutan, pelepah tuntutan
agama saja. Jadi itu beberapa permasalahan yang menyentuh tentang fiqh COVID-19. Ya. Termasuk dalam fiqh wabak. Jadi hak ya pasal wabak lama mana pun tidak tahu lagi kita. Jadi kita kena faham dengan baik tentang permasalahan yang berlaku supaya kita tidak tergelincir daripada landasan agama. Sekarang ni banyak pula suara-suara yang tidak bersetuju dengan semaya jarak. Ramah. Dia kata tu mari daripada Yahudi belaka dia. Perancangan Yahudi nak suruh orang ni jauh daripada agama. Tak setuju dengan kalau berlaku tutup masjid ke, tak boleh mari sembahyang jemaah ke, dia tak setuju. Dia kata semua tu perancangan Yahudi belaka. Supaya kita ni jauh daripada agama. Tak setuju dengan waxing. Waxing itu banyak mana yang tidak setuju. Jadi semua tu kita kena faham. Kalau kita faham dengan baik, maka dia boleh menyelesaikan masalah COVID-19. Kalau kita tidak faham, dia akan menambahkan lagi. Kita nak semaya dekat-dekat kita kata, boleh jadi akan menambahkan lagi. Jadi itu perkara yang kita sampaikan pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada dia muslim. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.